Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran tingkatan 2, bidang Ulumul Quran. Tajuk pada kali ini tahap-tahap penulisan mushaf. Tahap-tahap penulisan mushaf Al-Quran mempunyai 5 tahap penulisan. Kita lihat tahap yang pertama, iaitu penulisan mushaf Osmani tidak diletakkan titik dan tidak diletakkan baris pada setiap huruf. Kerana itu, ia berkemungkinan dibaca dengan pelbagai cara oleh umat Islam ketika itu yang mempunyai kefasihan semula jadi, dapat membezakan ayat-ayatnya, membacanya dengan betul tanpa memerlukan baris atau titik. Selama lebih 40 tahun, umat Islam membaca Al-Quran berpandukan kepada mushaf Osmani yang tidak berbaris dan bertitik itu. Sehinggalah pada zaman Abdul Malik bin Marwan, iaitu salah seorang khalifah Umayyah. Seterusnya pada tahap yang kedua, ini adalah contoh bagi tulisan Al-Quran pada tahap pertama. Yang tercatat pada gambaran ini ialah surah An-Nas ayat 3 hingga 6 yang tidak ada titik dan tidak ada baris. Iaitu dalam penyataan tersebut ialah kalimah An-Nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini adalah tahap pertama, tidak mempunyai baris dan tidak mempunyai titik pada huruf. Baik, kita lihat pada tahap yang kedua. Tahap kedua penulisan mushaf ialah berpandukan dengan adanya penandaan baris, atau dalam istilahnya ada nuqtatul i'rab, iaitu ada penandaan baris pada setiap huruf-huruf dalam Al-Quranul Karim. Iaitu orang yang pertama memperkenalkan baris dalam bentuk kaedah titik. Pada ketika itu baris berbentuk dalam bentuk titik. Iaitu orang yang mula menciptanya ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Mohon ingat nama ini, Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau menjadikan satu titik di atas mewakili berbaris di atas fathah, satu titik di bawah huruf sebagai tanda baris di bawah kasrah, satu titik di celah bahagian huruf sebagai tanda baris hadapan dhammah, dan 2 titik sebagai tanda baris mati sukun. Ini adalah contoh bagi tahap yang kedua. Pada ayat ini kita lihat suratul Isra ayat 20 hingga 23 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan nubiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul Azim.
Seterusnya pada tahap yang ketiga ialah mula diletakkan titik ataupun disebut sebagai nuqtatul i'jam. Ya, pada huruf-huruf hijaiyah, contohnya titik pada huruf ba bertitik di bawah, ta bertitik 2 di atas, sa titik 3 di atas, ya 2 titik di bawah. Itu penandaan bagi setiap huruf-huruf hijaiyah, perbezaan bagi setiap huruf. Dan begitu juga dengan huruf jim, beza dengan huruf ha dengan huruf kha. Ia dipelopori oleh dua orang, iaitu Yahya Ya'mur Al-Adawatni dan Nasr bin Asim Al-Laythi. Itulah dua nama yang mula-mula mencipta penandaan titik pada setiap huruf, iaitu pada era Nuqtatul I'jam pada tahap ketiga Al-Quran. Kita berpindah kepada tahap yang keempat, ialah diletakkan tanda-tanda baris harakah semua huruf-huruf dalam Al-Quran. Dijadikan tanda dhammah baris di hadapan dalam bentuk waw kecil yang diletakkan di atas huruf. Kemudian fathah baris di atas dengan bentuk alif kecil yang condong, yang dibaringkan. Begitu juga dengan kasrah, dicipta daripada baris di bawah dengan bentuk ya. Kemudian diletakkan tanda tasdid, iaitu syiddah, seperti kepala huruf shin. Kemudian tanda sukun, seperti kepala kha. Tanda panjang mad. Dan lain-lain lagi pada zaman tahap keempat ini mula diletakkan baris-baris tanda-tanda dalam Al-Quran tersebut. Ini adalah contoh bagi bacaan dalam surah Al-Quran, iaitu Suratul Ma'idah ayat 60 hingga 62. Ya, sebahagian daripada ayat yang dinyatakan. Baik, seterusnya berpindah kepada tahap yang kelima, tahap yang terakhir, iaitu tahap ini ditambah dengan tanda waqaf dan lain-lain lagi. Sebagai contoh dalam surah As-Saffat ayat 156 hingga 166 yang disebutkan ini. Dan oleh kerana tahap Al-Quran penulisan ini mempunyai 5 tahap, ya, sehingga ke hari ini berlaku juga penambahan tahap itu, sebagaimana contoh pada hari ini terdapatnya penulisan Al-Quran yang mempunyai Al-Quran bertajwid, yang mempunyai warna, ada tanda-tanda bagi warna, dengung dan sebagainya pada sekarang ini. Dan seterusnya, mengenali bentuk-bentuk penulisan khat Resam Osmani, ada 6 proses perubahan khat tulisan yang terdapat dalam Al-Quran. Dimulai dengan pertama khat Nabati, kemudian seterusnya khat Hijazi, yang ketiga khat Kufi, yang keempat khat Raihan, yang kelima khat Sulus, dan sehingga hari ini yang terakhir adalah khat Nasakh, iaitu khat Nasakh ini dimulakan pada tahun 1113 Hijrah bersamaan 1694 Masihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.